Oke, kita mulakan suratul Anbiya ayat 97. Suratul Anbiya ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtaraba, dan telah hampir ia. Al-wa'du, oleh janji. Al-haq, yang benar. Faiza, maka apabila, maka tiba-tiba, ia syakhisatun, yang tercengang. Absaru, oleh penglihatan. Alladzina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Ya wailana, wahai celakalah kami. Qad, sesungguhnya, kunna, adalah kami, fi ghaflatin, dalam kelalaian. Min haza, daripada ini. Bal, bahkan, kunna, adalah kami, zalimin, orang-orang yang zalim. Semak semula. Waqtarabal wa'dul haq, dan telah hampir ia, oleh janji yang benar. Maksudnya ialah kiamat. Kiamat itu adalah janji yang benar. Itu yang dikatakan telah hampir. Faiza ya syakhisatun, maka tiba-tiba ia, yang tercengang. Absarul ladzina kafaru, penglihatan orang-orang yang telah kafir mereka. Kedatangan hari kiamat itu pasti membuatkan tercengang mata-mata orang-orang yang kafir. Ya wailana, wahai celakalah kami. Qad kunna fi ghaflatin min haza, sesungguhnya adalah kami dalam kelalaian daripada ini. Dulu di dunia, kami tak percaya adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Celakalah kami pada hari ini. Kami dalam kelalaian. Kami tak fikirkan hari kiamat ini ada. Bal kunna zalimin, bahkan adalah kami orang-orang yang zalim. Mana kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan menafikan kedatangan hari kiamat. Kami dustakan Rasul. Kami dustakan utusan-utusan. Kami tak percaya apa yang dipercayai oleh orang-orang Islam. Jadi, pada hari kiamat nanti, mereka akan tercengang melihat suatu kejadian yang mereka dulu tidak percaya. Ayat 98. Innakum, sesungguhnya kamu,
Wama dan apa yang ta'buduna kamu sembah. Min daripada, dunillah selain Allah. Hasabu adalah bahan bakaran. Jahannam, neraka Jahannam. Antum, kamu, laha baginya, waridun, orang-orang yang memasuki. Orang-orang yang memasuki. Semak semula. Innakum, sesungguhnya kamu, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kamu sembah daripada selain Allah, hasabu jahannam, adalah jadi bahan bakaran neraka Jahannam. Antum laha, kamu baginya, waridun, orang-orang yang memasuki. Mana kamu adalah orang-orang yang akan memasuki baginya, iaitu neraka Jahannam. Allah dah bagi tahu bahawa yang kamu sembah, kamu dan juga yang kamu sembah, dua-dua ini akan menjadi bahan bakaran neraka Jahannam. Sebab itu Allah katakan, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarannya ialah manusia dan batu. Batu ni tafsirankannya ialah batu-batu berhala yang mereka sembah. Allah benamkan dalam neraka Jahannam satu penghinaan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Ya, didapati bahawa berhala-berhala yang disembah jadi bahan bakaran neraka, termasuk yang menyembah. Itu ya, maksud ayat ini. Sebab itu dikatakan, Allah sendiri mengatakan demikian. Ya, bahan bakaran neraka Jahannam itu ialah ya, manusia dan batu. Ya. Uiddat lil kafirin, dan disediakan untuk orang-orang yang kafir. Sama lagi, ayat yang ke-99, lau kana, jikalau. Kana adalah ia. Haulai, orang-orang ini. Alihatan, Tuhan-Tuhan. Ma waradu, ma tiada. Waradu telah memasuki mereka, atau telah masuk juga, telah masuk mereka akannya. Wakulun, dan masing-masing, fiha, di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal. Semak semula. Lau kana haulai alihatan, jikalau adalah ia orang-orang ini Tuhan-Tuhan. Ma waraduha, tiada telah masuk mereka akannya. Apa maksudnya? Kalau kamu sangka berhala-berhala itu adalah Tuhan-Tuhan, tentu mereka tak masuk neraka. Wakulun fiha khalidun, dan masing-masing di dalamnya orang-orang yang kekal. Maknanya, baik ia berhala-berhala, termasuk yang menyembah
akan kekal dalam neraka semuanya. Itu yang dimaklumkan di sini. Kalau berhala itu Tuhan, tentu mereka tak masuk neraka. Tapi berhala pun masuk neraka. Allah, maknanya, macam manalah pengurus-pengurus berhala ni, penyembah-penyembah berhala. Sudah tentulah mereka akan rasa begitu kecewa, begitu tertipu dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa? Mereka telah memilih jalan yang salah dan sesat. Bagi mereka waktu di dunia, itulah yang paling betul. Ditentanglah ajaran-ajaran Rasul ini. Ditegakkanlah ajaran batil ini. Yang mereka sangkakan ajaran itu betul. Rupanya di akhirat besok, mereka dan berhala-berhala masuk dalam neraka. Sambung lagi, ayat yang ke-100, lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, zafirun, pekikan, wahum, walhal mereka, fiha, di dalamnya, la yasma'un, tidak mereka mendengar. Baik, lahum, bagi mereka, di dalamnya, fiha, di dalamnya, di dalam neraka, zafirun, pekikan, pekikan, terpekik, terlolong, disebut sebagai zafirun. Wahum, walhal mereka ni siapa pula? Mereka dikatakan ni, contohnya ialah Uzair, Nabi Uzair yang dikatakan anak Allah, Al-Masih Isa anak Maryam yang dikatakan anak Allah, yang dikatakan malaikat-malaikat katanya anak-anak perempuan Allah. Mereka ini, fiha, di dalamnya, la yasma'un, tidak mereka mendengar. Tak mendengar jeritan-jeritan orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala itu sebagai sembahan. Siapa sembah Isa? Siapa sembah Nabi Isa? Siapa sembah Nabi Uzair? Siapa sembah malaikat? Kesemua yang disembah ini tak dengar segala jeritan orang yang menyembah. Itu bukan salah Nabi Uzair atau Nabi Isa atau malaikat, tapi adalah salah mereka sendiri. Kerana apa? Rasul dah maklum, dah bagi tahu bahawa selain daripada Allah itu adalah syuraka, sekutu-sekutu. Sebab itu jangan sembah selain daripada Allah Ta'ala. Baik, ayat yang 101, innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang sabaqat, telah terdahulu ia, lahum, bagi mereka, minna, daripada kami, al-husna, adalah al-husna. Al-husna ni yang paling baik. Bracket surga. Ulaika, orang-orang itu, anha, darinya,
Mub'adun, orang-orang yang dijauhkan. Baik, semak semula. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, al-husna. Sesungguhnya orang-orang yang telah terdahulu ia bagi mereka daripada kami al-husna, ya, yang paling baik. Bolehlah dimaksudkan bahawa ya, orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah ketetapan yang baik, atau yang ditetapkan bahawa mereka akan ya, masuk syurga. Ulaika anha mub'adun, orang-orang itu darinya, dari ya, neraka, orang-orang yang dijauhkan. Mana dijauhkan dari neraka? Mereka siapa? Iaitu para nabi, rasul, ya, dan orang-orang yang mengikuti ya, jejak nabi dan rasul. Jadi mereka ini adalah tergolong orang-orang yang ditetapkan kebaikannya dan ia akan dijauhkan daripada api neraka. Ayat 102, la yasma'una, tidak mereka mendengar, hasisaha, suaranya, wahum, walhal mereka, bima, pada apa yang, ishtahat, telah ia ingini, ingin ya, daripada perkataan ingin, telah ia ingini, anfusahum, oleh diri-diri mereka, khalidun, orang-orang yang kekal. Semak semula. La yasma'una hasisaha, tidak mereka mendengar akan suaranya, ya, suara api neraka, suara jeritan ahli neraka, ya, mereka tidak mendengar. Ya, mereka siapa? Iaitu mereka para rasul dan orang-orang yang mengikuti rasul, yang beragama dengan agama yang dibawa oleh rasul. Ya, mereka ini tidak akan dapat tidak mendengar segala suara jeritan ya, penghuni neraka ataupun bunyi api itu. Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun, walhal mereka pada apa yang telah ia ingini oleh diri-diri mereka, orang-orang yang kekal. Mana kekal? Dalam nikmat di syurga. Ya, mereka akan memperolehi apa yang diingini oleh diri mereka sendiri, dan mereka akan kekal dengan nikmat itu. Ayat lagi, ayat yang 103. La yahzunuka, tidak ia mendukacitakan akan mereka, tidak ia mendukacitakan akan mereka, al-faza'u, oleh kegemparan, al-akbaru, yang besar. Wa tatalaqqahum, dan ia alu-alukan akan mereka,
dan ia alu-alukan akan mereka. Al-malaikatu, oleh malaikat-malaikat. Haza, ini, yaumukum, hari kamu. Allazi, yang, kuntum, adalah kamu, tu'adun, kamu dijanjikan. Semak semula. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Tidak ia mendukacitakan akan mereka oleh kegemparan yang besar. Maknanya, tidak akan mendukacitakan kepada mereka, iaitu ahli syurga, dengan kegemparan yang besar, iaitu api neraka. Sebab mereka dijauhkan daripada api neraka. Watatalaqahumul malaikah, dan ia alu-alukan akan mereka oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat mengalu-alukan. Mengalu-alukan siapa? Ahli syurga. Haza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini hari kamu yang adalah kamu dijanjikan. Mengikut tafsir katanya, malaikat ini mengalu-alukan orang-orang yang masih itu dibangkitkan daripada kubur. Jadi dialu-alukan dan dikatakan, inilah janji yang kamu dijanjikan. Hari yang kamu dijanjikan sudah tiba. Maknanya kehidupan yang baru ialah kehidupan pada hari kiamat. Dan hari kiamat ini juga tidak akan menggemparkan hati-hati orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab orang beriman sudah percaya bahawa adanya berlaku hari kebangkitan sesudah mati. Jadi orang beriman sudah percaya. Yang tak percaya, maka ia menjadikan satu kegemparan besar dalam hati-hati mereka. Rasa nak tercabut nyawa, tetapi apakan daya masa itu, nyawa tidak akan dapat dicabut. Mana di dunia ada istilah cabut nyawa. Di akhirat tidak ada lagi istilah cabut nyawa. Akan hidup terus menerus. Itulah yang dialu-alukan oleh malaikat kepada ahli-ahli yang bangun daripada kematian mereka. Dialu-alukan, inilah janji yang kamu, hari yang kamu dijanjikan. Baik, satu lagi, yauma, pada hari. Natwi, kami gulung. As-sama, akan langit. Katoyji, seperti gulungan. As-sijil, sijil. Dalam braket lembaran. Lil kutub, bagi kitab-kitab. Kama, sebagaimana. Bada'na, telah kami mulakan. Awwala khalqin, pertama
Awal itu pertama. Khalqin ciptaan. Nu'idu kami kembalikan akannya. Bracket kami ulangi akannya. Wa'dan janji alaina atas kami. Inna sesungguhnya kami. Kunna adalah kami. Fa'ilin yang melakukan. Semak semula. Yauma natwi sama'a katoyil sijilil kutub. Pada hari kami gulung akan langit seperti gulungan sijil atau lembaran bagi kitab-kitab. Kitab-kitab juga boleh dimasukkan dengan tulisan-tulisan. Macam mana tulisan-tulisan dalam lembaran digulung? Ya, begitulah besok langit. Allah gulung ya langit seperti gulungan lembaran. Macam mana kita menggulungkan lembaran atau bahasa sijil? Sijil kita gulung, ya. Kita sebut sijil tu daripada perkataan Arab lah, sijil. Ya. Macam mana sijil kita gulung? Macam itulah Allah katakan. Ya, pada hari kiamat nanti, ya Allah akan gulung langit. Ya, sebagaimana gulungan ya sijil-sijil bagi kitab. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana telah kami mulakan awwala khalqin, ya pertama ciptaan, nu'iduhu kami kembalikan akannya atau kami ulangi akannya. Sebagaimana Allah ciptakan langit macam tu, ya Allah akan ciptakan balik langit yang baru. Sebab itu akhirat itu, ya kita akan berada di bumi-bumi yang lain, ya, dan di langit-langit yang lain. Itulah yaumul akhirah. Ya. Kita sudah berada di satu alam yang lain. Ya, bumi yang lain, langit yang lain. Ya, ahli syurga tidak pernah kena pancaran matahari, kepanasan matahari. Ahli syurga sentiasa ya hidup dalam ya teduh, ya diteduhi, dinaungi. Ya, dia tidak akan kena kepanasan matahari. Itulah hakikat syurga besok. Ya. Wa'dan alaina, ya janji atas kami. Maknanya ya janji Allah itu adalah janji yang benar. Itulah janji Allah. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, adalah kami yang melakukan. Mana Allah yang akan melakukan ataupun melaksanakan urusan itu. Baik, ya. Kita tengok sedikit tata bahasa dia. Ya. Kita tengok pada ayat permulaan tadi. Permulaan ayatnya daripada ayat 97. Ayat 97. Ikut. Ayat 97, ya. Okey, iktaroba. Iktaroba kalau nak cari perkataan dari tiga hurufnya apa? Iktaroba. Perkataannya qaf, ra dengan ba.
Jadi qaf, ra dengan ba. Jadi penambahan per huruf tu ialah alif dengan ta. Wazan ifta'ala, iktaroba. Ya, jadi ya kalau nak cari 3 hurufnya carilah qaf, ra, ba. Ya. Cuba cari qaf, ra, ba. Asal tengok dalam kamus. Bab qaf. Fa, qaf, kaf. Cari qaf. Lepas jumpa qaf, cari ra. Jumpa tak? Qaf, ra dengan ba. Muka surat 306 cuba tengok. 305. 305. Dia dapat 305. 305 sebelah atas. Ya, sebelah atas. Tengok baris daripada atas berapa? 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8. Nah, 2, 4, 6, 8. Ya, baris yang ke-8. Daripada atas 305. Muka surat 305. Kiri. Jumpa tak? Bukan 10. Yang ke-8. Yang ke-8. Ya. Yang ke-8 tu qaruba yakrubu. Ya, kita kalau agak-agak sendiri agaknya bunyinya qoroba. Ya, sebenarnya salah. Ya, bunyinya yang betulnya apa? Qaruba. Qaruba. Ya. Baik, ya. Kita tengok pada qaruba, mudhari'nya yakrubu. Ya, yakrubu maknanya hampir, dekat. Ya. Jadi qaruba telah hampir ia atau telah dekat ia. Yakrubu maknanya ia hampir. Ya. Okey. Sekarang ni kita nak jadikan isim fa'il qaruba. Panjangkan qaf, bunyi atas. Qaf, yang kedua bunyi bawah. Qaribun, ya. Qaribun. Jadi qaribun maknanya yang dekat, ya. Dan dia juga boleh berbunyi isim fa'il qaribun pun boleh. Qaf, ra, ya, ba. Qaribun. Ya. Dan boleh juga berbunyi dengan perkataan panjang qa, ya, qa kemudian ri, qaribun, ya, mana yang hampir. Kalau isim maf'ul kita tambah mim dengan waw. Makrubun. Makrubun maknanya yang dihampirkan, ya. Makrubun. Jadi kalau isim fa'il kita bariskan dengan dhammah. Kalau jadi ayat baru bunyi bun atau ban. Ya, kalau jadi ayat. Tapi kalau membunyikan waktu kita timbangan dia, kita bunyikanlah dhammah. Qaribun. Tapi kalau masdar kita kena bunyikan atas. Kurban contohnya, kurban atau kurbanan kan. Itu maknanya bunyi atas. Tetapi kalau jadi ayat tak mesti kurban. Kadang bunyi depan kurbun. Kadang bunyi kurbin, bunyi bawah. Hanya dalam sorob saja kita masdar bunyikan kurban. Begitu juga dengan isim fa'il tadi. Kita bunyikan qaribun, ya. Jadi bunyikan depan dulu. Kalau jadi ayat kadang baru berubah. Ya. Jadi tanwin ni sebenarnya dia bila jadi ayat dia boleh berubah, ya. Kadang beri depan, kadang atas, kadang bawah, ya. Baik, sekarang ni kalau isim maf'ul apa? Makrubun. Apa makna qaribun? Isim fa'il. Tambah yang.
Yang hampir. Yang hampir atau yang dekat. Yang hampir. Kalau isim maf'ul, makrubun apa makna? Yang dihampirkan. Ya. Jadi dalam menyebut dan kita juga tahu meletakkan makna. Ya. Jadi yang hampir, yang dihampirkan. Kalau fi'il amar pula, tengok mudhari'. Tengok mudhari' yakrubu. Kalau fi'il amarnya macam mana? Nak jadikan fi'il amar yakrubu, mestilah matikan ra dengan ba. Ra dengan ba bunyi depan tu rub. Rub. Jadi kalau rub pangkalnya apa? Ukrub. Ukrub. Fi'il amarnya tentulah bunyi depan juga ukrub. Maknanya hampirlah oleh engkau. Kalau nahi, tukar ta. La takrub. Ya, maknanya jangan engkau hampir. Ya. La takrub. Jangan engkau hampir. Kemudian kita nak cari perkataan yang sama dengan Quran tadi. Tengok ke bawah sampai jumpa perkataan iktaroba. Cuba cari ke bawah. Ada perkataan iktaroba. Sendirian je. Iktaroba. Nampak tak? Cuba tengok ke bawah. Sampai jumpa perkataan iktaroba. Jumpa? Iktaroba. Itu maknanya hampir atau dekat. Ya. Itu sama dengan Quran tadi. Ya, iaitu iktarobat 5 huruf. Jadi nak cari iktaroba ni kita kena cari 3 hurufnya dulu, ya. Baik, satu lagi perkataan dalam ayat yang 97 tadi, ayat 97, lepas iktaroba kita jumpa perkataan syakhisotun. Syakhisotun. Apa nak cari huruf 3 dia? Syakhisotun. 3 hurufnya apa? Hurufnya sebut hurufnya saja. Sin, ho, sad. Cari mula dengan shin. Shin ada titik ya. Shin ada titik. Shin besarlah tu. Lepas jumpa sin, carilah shin ho. Ya, hon lepas apa? Lepas jim. Jim ha ho. Macam itulah. Jim ha ho. Ada tak? Ya. Ada. Muka surat apa? Sebut. Kenapa pakai kamus lain menyusahkan orang ya? Baik. Cari perkataan ya, shim ho. Lepas jim, ha, lepas ha ho. Baru jumpa shim ho nanti, ya. Okey, cuba tengok 161. Ya, 161 muka surat 161 kiri tengah-tengah. Tembak tengah-tengah. Jumpa tak? 161 sahosha. Sahosha yashhosu suhusan. Maknanya terangkat, menampakkan diri, ya. Dia punya makna itu, ya. Terangkat, ya. Itu dikatakan dalam Quran tadi makna sesuai dengan makna tercengang. Atau kalau terangkat, ya terangkat, ya pandangan mereka. Ya. Tercengang. Melihat tidak berkedip tu tercengang lah tu, ya. Tengok dulu madinya dulu. Kita apa-apa hal tengok madinya dulu. Sahosa tu. Sahosa maknanya kita letak makna tadi tercengang, ya. Okey, kita letak makna tercengang. Telah tercengang ia. Sahosa. Yashosu ia tercengang.
Ya. Ia tercengang. Okey. Kalau nak jadikan isim fa'il syahosha, yang tercengang. Syahisun. Syahisun, panjangkan syah tu ya. Syahisun. Mana yang tercengang. Ya. Kalau yang ditercengangkan, macam mana tu? Mashusun. Ya. Mashusun. Mana yang ditercengangkan. Macam tu. Okey, itu isim fa'il dengan isim maf'ul. Sekarang kita buat fi'il amar daripada fi'il mudhari'. Yashosu. Macam mana fi'il amarnya? Matikan ho tu baris atas, matikan dengan sod. Hos. Jadi awalnya is hos. Bunyi bawah. Is hos. Itu maknanya fi'il amar. Ya, maknanya apa? Is hos. Makna dah tak? Tak, fi'il amar, suruh. Tercenganglah oleh engkau. Kena betul dia punya kaedah terjemah tu, ya. Tercenganglah oleh engkau. Kalau nahi, apa bunyinya? La tashosh. Apa maknanya? Jangan engkau tercengang, ya. La tashosh. Nama pun lidah Melayu. Entah orang Arab pun berbelit juga. Okey, kita sambung lagi. Depannya ada perkataan jamak absaru. Dalam Al-Quran tadi ayat 97 lepas syahisatun. Nanti. Boleh kita nak terangkan balik. Syahisatun ni, ini maknanya isim fa'il perempuan. Kalau isim fa'il lelaki, tak ada tunnya, tak sampai kepada sod saja. Syahisun. Syahisun. Itu isim fa'il. Untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, tambah ta. Jadi syahisatun. Ya. Kalau fa'ilun, kalau perempuan apa? Fa'ilun. Fa'ilatun. Kalau ja'ilun, ja'ilatun. Jadi samalah dengan ni. Yang kita jumpa ni syahisatun, ini perempuan. Kalau lelaki gunakan syahisun. Ya. Kenapa digunakan perempuan? Sebab absar tu, ya, absar ya perempuan. Kalau lelaki huwa, ya tu dah perempuan. Jadi sesuai dengan syahisatun. Ya, tu sebab dia gunakan ya. Kalau lelaki huwa, kalau huwa dibunyinya syahisun. Kalau huwa syahisun. Kalau hiya syahisatun. Okey, kita teruskan dengan perkataan absar tadi. Absar mana pandangan-pandangan atau penglihatan-penglihatan. Apa huruf? 3 huruf dia. Ba, jangan sebut baris, terus huruf. Ba, sod, ro. Ba, sod, ro. Ba, sod, ro. Sebut huruf ya. Ba, sod, ro. Okey, alif ba. Nak cari ba tu alif ba. Tengok abjad dia. Alif ba. Jadi cari perkataan ba. Dah jumpa ba, cari sod. Cuba tengok muka surat 36. 36 tengah-tengah sebelah kanan. Tengah-tengah ke bawah sikit je sebelah kanan. Jumpa tak? Sebelah kanan, muka surat 36, sebelah kanan tengah tapi ke bawah sikit sahaja. Basara ke basura? Basura. Sebab itu saya suruh sebut dia punya huruf. Kalau kita bariskan, nanti kadang tak betul lagi. Basara kita sebut. Dah salah. Ya. Jadi madi dia ialah basura. Mudhari'nya apa?
yabsuru. Ya, yabsuru. Jadi maknanya melihat atau mengerti. Ya. Jadi kita terjemah dengan mana melihat. Kita terjemah dengan mana melihat. Okey. Basura kalau nak jadikan isim fa'il macam mana? Basura. Panjangkan batu basirun. Kalau isim maf'ulnya tambah mim dengan waw. Mabsurun. Mabsurun. Ya. Okey. Apa makna basirun? Yang melihat. Kalau isim maf'ulnya mabsurun, yang dilihat. Ingatkan satu yang di, ya, yang dilihat. Baik, kepada fi'il amar kita tengok mudhari'nya. Mudhari'nya yabsuru. Macam mana nak jadikan amar yabsuru? Ubsur, sebab suatu bunyi depan sur, ya, ubsur. Nahinya la tabsur. Okey, la ubsur apa makna? Lihatlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau lihat. Okey, sekarang kita nak cari perkataan yang sama dengan Quran yang kita jumpa perkataan absar, ya. Absar. Jadi kita tengok pada bawah-bawahnya yang sama dengan perkataan absar ada tak? Ke bawah tengok. Ya. Cuba cari ke bawah. Lepas daripada basura tu tadi, tengok bawah. Siapa jumpa dulu? Absaru. Daripada mufradnya basarun. Basarun tu masdar, ya. Jamak di jim tu jamak. Jamaknya absar. Absar tu maknanya penglihatan. Ya. Kalau satu basarun. Ya, basar maknanya penglihatan. Jamaknya absar. Ya. Penglihatan. Kemudian ada dibagi satu contoh kalam hil basar. Kalam hil basar. Kaf tu maknanya seperti. Lam hi ni kelipan. Basar ni maknanya mata. Seperti kelipan mata. Ya. Sekejap mata. Seperti sekejap mata. Betul kan? Seperti kelipan mata. Ya. Betul kan? Seperti kelipan mata. Jadi absar tu adalah jamak masdar. Kalau masdarnya ialah basarun, jamaknya absar, penglihatan. Ya. Okey, ya, kita nak cari lagi perkataan yang dalam ayat 97 ni masih ada lagi ghaflatin. Jadi perkataan waqad kunna ghafi ghaflatin. Jumpa tak? Ghin fa lam. Cari ghin, ain ghin. Lepas jumpa ghin, carilah fa, ya. Fa qaf kaf lam. Fa qaf kaf lam. Cuba tengok 268. Sebelah tulisan hitam ghin tu. Kanan. 268. Sebelah tulisan hitam. Ghafala mudhari'nya apa? Yaghfulu. Masdarnya wufulan atau ghaflatan. Okey, dalam Quran bila dah jadi ayat dia bunyi ghaflatin. Seperti saya kata, bila jadi ayat jangan sangka bunyinya mesti ghaflatan. Dia kadang jadi baris bawah ghaflatin sebab ada huruf jar. Fi ghaflatin dalam Quran. Nampak tak? Sebab ada huruf jar tu. Jadi dalam menyebut kata-kata sorof ni, pelajaran sorof ni, kita sebutlah ghaflatan baris atas. Tapi dah jadi ayat, ingat tanwin akan berubah depan atau bawah.
atau atas, ya. Okey, maknanya ialah lalai, ya. Lalai. Okey, kalau ghafala, kalau jadikan isim fa'il, ghafilun. Apa makna ghafilun? Apa maknanya? Yang lalai. Kenapa susah sangat nak meletakkan yang tu? Lalai yang lalai, pergi yang pergi, senyum yang senyum, ketawa yang ketawa, bukan susah pun, kan? Letak yang je. Yang lalai. Kalau isim maf'ul, macam mana nak bunyikan? Maghfulun. Maghfulun. Apa makna? Maghfulun. Yang dilalaikan. Tambah yang di saja. Yang dilalaikan. Okey. Sekarang fi'il amar pula. Fi'il amar kita buat daripada mudhari', ya. Dia tak boleh daripada madhi. Daripada mudhari' pula. Yaghfulu. Macam mana fi'il amarnya yaghfulu? Ughful. Sebab fa tu bunyi depan. Bunyi depan. Jadi kita matikan dengan lam. Full. Ughful. Nahinya la taghful. Okey. Sekarang ni nak letak makna pula. Kalau ughful, apa maknanya fi'il amar ni? Tak. Fi'il amar. Selalu terlupa. Amar kan suruh. Lalailah oleh engkau. Fi'il amar ni tambahan dia senang je, lah dengan oleh. Engkau. Lah oleh engkau. Ya, tambahan dia. Kalau pergi, pergilah oleh engkau. Kalau lalai, lalailah oleh engkau. Kalau nahi, la taghful. Apa makna? Jangan engkau lalai. La taghful, ya. Jadi kita jumpa masdar ada dua, ghufulan dengan ghaflatan. Tapi dalam Quran yang kita jumpa tadi ialah ghaflatin. Dia gunakan masdar yang kedua, iaitu ghaflatan jadi ghaflatin, ya. Cuba tengok bawahnya sedikit. Jumpa tak taghaf? Okey. Sebab ada huruf jar itulah. Jadi huruf jar. Ya, jadilah fi ghaflatin, ya. Tengok ke bawah, jumpa tak perkataan taghafala? Apa maknanya? Bukan para-para, pura-pura. Pura-pura lalai, buat lalai, ya. Macam mana kita nak kenal perkataan, ya, pura-pura, buat-buat, ya, berganda? Kalau berganda, dia punya wazan dia mesti ada alif tengah. Taghafala ada alif. Dia ada alif. Bila ada alif tu nak menunjukkan dia berganda maknanya. Tak boleh dengan makna lalai saja, tak boleh. Dia mesti ada makna, contohnya pura-pura lalai, dah dua kan. Buat-buat lalai, dia ada ganda. Buat-buat lalai, ya. Jadi nak kenal dia, ya, dia punya baris diletakkan baris ada alif tengah, ya. Contoh, ya, kita ambil yang tiga tadi. Yang tiga ghafala tu. Kalau kita nak jadikan dia, ya, berlalai-lalaian. Macam itulah contohnya, berlalai-lalaian. Contohnya, ya. Kita panjangkan rin tu. Ghafala. Panjangkan rin tu. Ghafala, yang tiga huruf tu panjangkan. Cuba panjangkan. Ghafala. Maknanya jadilah maknanya telah, ya, telah lalai melalaikan. Tambah alif. Ni tambah alif. Rin alif. Baris sama. Ya. Mas asli ke mat lokal tak kisahlah, asal ada alif je. Ya. Yang penting tambah je alif. Ya. Tak kira lah mak asli ke mak lokal, tak kisah, ya. Tambah alif, ya. Jadi wazan yang tiga huruf ni, ya, kalau tiga huruf nak jadikan makna berganda,
Kita hanya tambah alif saja, baris sama. Contohnya, ghafala telah lalai ia. Kalau kita bariskan panjang, ghafala telah lalai melalaikan ia. Tambahlah, tak kira makna yang sesuai lah. Asal makna berganda. Ya. Asal makna berganda. Dia ke bawah, Isim fa'il ghafi ke bawah. Tapi dia ada tanwin, ghafilun. Macam yang ghafala, dia fi'il madi baris atas semua. Ghafala. Ya. Macam tu. Ya. Okey. Kita nak buat satu contoh lain pula. Tengok baris yang atas sekali dalam kamus ni, atas sekali sebelah kanan, baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Jumpa tak? Ghafara yaghfiru. Ini nak buat perbandingan ya. Ghafara maknanya telah mengampuni ia. Ghafara. Kalau kita nak jadikan dia berganda, telah atau telah saling mengampuni ia. Telah saling mengampuni ia. Panjangkan rin tu. Ghafara. Ghafara dah jadi makna dia berganda. Itu saya terjemah telah saling mengampuni ia. Maknanya ada dua orang saling ampun mengampuni. Maaf lain. Afwan, ya. Afwan tu maaf. Ini ampun, ya. Baik, apa makna ghafara tadi? Mengampuni. Telah mengampuni ia. Kalau ghafara telah saling mengampuni ia. Cuba tengok bawahnya sikit lagi. Jumpa tak perkataan astaghfirullah tu? Astaghfirullah tu daripada itu fi'il mudhari', astaghfiru daripada ghafara. Ghafara tu maknanya ampun. Jadi kalau ada penambahan alif sinta awal tu maknanya minta. Sinta tu maknanya minta. Jadi astaghfiru, aku minta ampun. Kalau ada penambahan alif sinta, itu artinya ada perkataan minta. Minta. Astaghfirullah itu maknanya aku, alif itu makna aku. Aku minta ampun kepada Allah azanba akan dosa. Ya. Ataupun daripada dosa. Ya. Astaghfirullah. Okey. Kemudian bawahnya sikit lagi perkataan ghafara yaghfiru. Jumpa tak bawahnya lagi? Ghafara yaghfiru, ghafran, nampak? Dan juga makna ghafara yang sebenar bukan makna mengampuni, tapi yang sebenar-benar makna ghafara maknanya ialah menutup. Menutup. Artinya orang yang mendapat keampunan adalah maknanya dosanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Orang yang mendapat keampunan, artinya orang itu dosanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu maknanya sebenar-benar makna ampun, makna tutup. Maaf, hapus. Makna maaf tu hapus. Makna ampun tutup. Itu makna sebenar-benar. Ya. Sebenar-benar makna yang kita sebut ampun-ampun, itu bahasa Arabnya ghafara. Makna sebenar ghafara ialah menutup. Ya. Okey. Okey. Kalau apa? Kalau maaf? Afuun. Wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu anna dan maafkanlah kami, waghfir lana dan ampunkanlah kami.
Ya. Maknanya boleh dibaca dua-dua. Kalau ikut Quran akhir surah Baqarah tu, wa'fu anna waghfir lana. Dua-dua kan sebut. Ya, maafkanlah kami dan ampunkanlah kami. Ya, dan kalau kita berdoa, ya Allah ampunkanlah kami, pun tak ada salah. Ya, contohnya Nabi istighfar, dia tidak menyebut maaf, dia sebut astagfirullah, astagfirullah, ya, 3 kali. Jadi dia gunakan minta ampun. Jadi apa maksudnya ampun ni? Tadi maknanya apa? Menutup. Artinya ada dosa yang Tuhan boleh maafkan, ada dosa yang Tuhan ampunkan. Ya, dosa yang dimaafkan tadi, dosa yang Tuhan terus hapuskan, tidak ada tulisan. Dosa yang diampunkan itu adalah dosa yang dinampakkan dalam tulisan tapi tidak dihukum. Itu maknanya dosa mendapat keampunan. Dalam tulisan ada, tapi tidak dihukum. Itu artinya ia mendapat keampunan. Tulisan ada, tapi tidak dihukum. Atau ibarat, ya, kamus ni ada tulisan, kita tutup dengan tangan. Nampak tak tulisan tu? Tak nampak. Kalau buka, bermakna ada lagi tulisan tu. Itu istilah yang paling senang nak membezakan maaf dengan apa? Ampun. Ya. Jadi, kerana waktu dah lebih, kita pun minta ampun jugalah. Tutup je lah. Ya. Kalau yang ada hal boleh kita boleh teruskan hal itu. Ya.